Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimu hajji wal umrata lillah ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menikmati segala apa yang telah kita dapati, dan segala nikmat yang telah kita ada sekarang ni hanyalah di atas rahmat dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita perbanyakkan berzikir untuk mengingati Allah dan berselawat ke atas junjungan kasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan limpah dan kasih dari baginda juga salah satu daripada apa yang kita dapati sekarang ini. Okey. Di sini apa yang saya nak sampaikan adalah berkenaan haji dan umrah, seperti mana yang saya bacakan sedikit daripada firman Allah di awal tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimu hajji wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Dan sempurnakanlah kamu haji dan umrah kerana Allah, yang mana merupakan salah satu firman Allah berkenaan perintah dalam pelaksanaan haji dan umrah. Pertama, apa yang saya ingin kongsikan iaitu definisi haji dan umrah. Dari bahasanya, untuk haji ini menuju kepada Allah, yang mana kita pergi ke tanah suci untuk kita menunaikan segala rukun-rukun haji dan syarat-syarat wajib semua haji yang telah ditetapkan. Dan pada istilah definisi haji ini menuju ke Mekah, ke tanah suci Mekah bagi mengerjakan ibadah yang khusus dengan syarat tertentu. Dan manakala umrah dari bahasa menziarahi, dan istilahnya adalah sama seperti haji, yang mana kita menuju ke tanah suci Mekah untuk kalau haji kita menuju ke tanah suci Mekah pada waktu yang telah diperintahkan, iaitu pada bulan Zulhijjah. Dan manakala umrah sama juga pengertian istilahnya, tetapi yang membezakan umrah ni kita boleh melakukan ibadat dan segala rukunnya. Tidak ada waktu yang khusus bagi melakukan umrah tersebut, iaitu kita boleh melakukannya pada bila-bila masa yang kita mampu. Okay. Seterusnya, perbezaan haji dan umrah. Perbezaan haji dan umrah, kalau dari segi niatnya, haji
perlu diniatkan, Allahumma salli ala Muhammad, dari bulan Syawal ataupun Zulkaidah. Niat kita untuk ke haji ni kita dah terapkan awal sebelum masuknya Zulhijjah itu. Tetap yang menjadi pelaksanaannya pada 10 Zulhijjah tersebut. Dan manakala umrah, pada bila-bila masa saja kita boleh, kira tak ada masa terkecuali untuk kita melakukan perintah untuk umrah itu. Kata apa? Rukun, Allahumma salli ala Muhammad, rukun dan segala ibadah umrah. Untuk haji dia ada tarikh dan waktu yang khusus, manakala umrah tidak ada satu pun tarikh yang khusus untuk kita melakukannya. So untuk umrah kita boleh pergi dan membuat amal ibadahnya pada bila mana waktu yang telah kata apa, sampai waktunya. Makna kata kira bila waktu kita tiba untuk kita melakukannya, kita boleh melakukannya. Kira tak ada waktu yang khusus untuk umrah ini. Untuk haji dia ada membabitkan kata apa, rukun yang lain seperti wukuf, mabit dan melontar jamrah. Manakala umrah hanya niat ihram, tawaf, sa'i dan bercukur atau bergunting. Kira dari segi pelaksanaan, dari segi segala pelaksanaan haji dan umrah itu juga berbeza. Kerana haji itu ada ibadah yang khusus, ada pelaksanaan, ada orang kata apa, rukun yang khusus kita kena perlu. Untuk umrah ini kalau di kalangan kita boleh dikategorikan sebagai haji kecil. Hukum untuk haji umrah itu adalah fardu. Kira kita kena buat, kita perlu buat. Tetapi dia ada pengecualiannya. Umrah itu wajib bagi yang mampu, sama seperti haji juga bagi yang mampu. And maksud mampu itu pula bagaimana? Itu nanti kita akan ceritakan. Haji dan umrah wajib tunaikan sekali seumur hidup. Sunat tunaikannya untuk umrah, sunat tunaikannya berulang-ulang kali. So mana kata untuk yang pertama punya umrah itu adalah wajib bagi yang berkuasa atau mampu. And kalau dari umrah nazar adalah wajib bagi yang telah bernazar untuk melakukannya. And umrah qada juga wajib. Hikmah haji dan umrah. Satu, perhimpunan besar-besaran umat Islam yang boleh melahirkan keserasian. Mana kata kita berhimpun seluruh umat Islam yang mana menuju ke satu tempat yang kita hendak tuju, iaitu ke tanah suci, untuk melakukan ibadah umrah. Dalam masa yang sama kita dapat untuk keserasian tersebut. Mana kata kita melakukan sesuatu ibadah yang sama semua. Itu adalah maksud dari hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua, menimbulkan rasa persaudaraan agama yang kuat. Yang ketiga, lambang kesatuan umat Islam. Ini juga merupakan salah satu lambang kesatuan umat Islam. Yang keempat, lambang kesamaan di antara manusia, mengingati peristiwa penting berlaku pada zaman silam. Dan juga membuka pintu rezeki kepada orang miskin di tanah haram. Yang kelima, atau melatih diri untuk bersabar, berakhlak baik, pemaaf, pengorbanan, kasih sayang dan belas kasihan. Ini merupakan adalah salah satu hikmah-hikmah yang kita dapat. Antara yang lain juga kita dapat menginsafi segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Bila kita sampai di sana, bukanlah kata di sini kita tidak boleh untuk bertaubat. Di sini taubat itu adalah perlu setiap manusia, kerana kita tidak lari akan dosa kecil maupun besar, kerana kita adalah manusia yang biasa, yang sering melakukan sering melakukan dosa. Dan yang terbaik adalah kita sentiasa bertaubat. Dan alangkah bersyukurnya kita bila kita telah
ditakdirkan untuk sampai ke tanah suci, and kita memohon keampunan yang bersungguh-sungguhnya di sana, itu adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh semua umat Islam di dunia ini. Seterusnya saya nak kongsikan antara syarat wajib haji dan umrah itu adalah Islam, berakal, baligh, merdeka, aman perjalanan dan berkemampuan. Islam itu adalah merupakan salah satu syarat wajib. Berakal ini mana kita tidak gila, perkataan mudahnya tidak gila. Baligh itu sudah mencapai sesuatu usia yang ditetapkan. Merdeka itu bebas. Aman perjalanan mana kata setiap perjalanan kita itu tidak ada orang kata apa, masalah atau gangguan seperti yang saya ambil peristiwa yang telah melanda kepada kita sebelum ini, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu pandemik COVID-19. Itu adalah salah satu penghalang dan syarat untuk dan tidak jatuh syarat wajib pada kita untuk melakukan ibadah tersebut, kerana kita ada terhalang dengan dari syarat wajib, iaitu aman perjalanan dan berkemampuan. Di sini berkemampuan ini apa yang kita hendak fahamkan. Soal berkemampuan ini adalah sangat penting, kerana orang selalu banyak pihak yang selalu salah erti dari segi berkemampuan itu seperti mana. Berkemampuan itu adalah antaranya terbahagi kepada kedua, iaitu kemampuan dengan diri sendiri, iaitu mempunyai kekuatan badan, wang perbelanjaan kenderaan dan makanan, dan kemampuan dengan orang lain jika sakit, tenat, terkurung sehingga mati, mempunyai upah untuk melakukannya. Tentang soal kekuatan kita juga terkait dengan berkemampuan ini. Orang mampu ini dia ada banyak aspek. Dari segi kalau kekuatan badan, kalau kita sakit, mana kata syarat wajib itu tidak jatuh kepada kita, dan seperti uzur, kita tidak wajib kalau kita tak melakukannya kerana kita telah tidak mampu, itu. Dan kalau soal wang dan dia sihat tu badan dan dia mampu untuk membelanjakannya, itu juga wajib ke atas dirinya untuk melakukan ibadah sesuatu, melakukan perintah haji dan umrah ini. Mampu ini kita ada, orang kata apa, mengeluar, kita mampu dari segi kita ada modal, dan kita juga ada modal untuk kehidupan seharian kita yang lain. Itu maksud mampu. So kalau kita tak boleh buat macam tu, mana kata syarat wajib ke atas kita terbatal. So kita tak wajib pun untuk kita pergi. Mampu yang seterusnya berkaitan dengan jarak. Untuk perjalanan haji dan umrah bagi kita Malaysia ini memakan jarak yang amat jauh, dan ini juga ada kait dengan mampu. Sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan perjalanan yang jauh, maka syarat wajib itu juga tidak terjatuh ke atas kita yang tidak ada kemampuan tersebut. Kita ada modal untuk kita pergi haji dan umrah, tetapi kita hendak berkahwin, maka apa yang kita perlu buat, kita perlu berkahwin dahulu, kerana itu adalah lebih utama bagi dirinya pada saat itu. So untuk haji dan umrah kita boleh lakukan selepas itu. Sedikit saya nak masuk syarat sah haji dan umrah, iaitu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga berihram, yang keempat memenuhi semua rukun. Maka sekiranya kita dapat melakukan keempat-empat ini, maka syarat sah itu telah kita laksanakan bagi melakukan haji dan umrah. Setelah kita melakukan semua dan kita bertahalul, maka selesailah haji dan juga umrah kita. Maka sampai sini dulu apa yang hendak saya kongsikan kepada di dalam video ini,
Dan saya harap sedikit sebanyak yang saya kongsikan ini dapatlah memberi manfaat kepada kita dan juga sesiapa yang mendengarnya. And saya harap kita semua sama-sama dapat melakukan ibadah haji dan umrah ini dengan sempurna. Pada yang pernah melakukannya, alhamdulillah, semoga kita dapat lagi untuk sampai ke sana. Dan perbanyakkanlah kita berselawat dan berzikir, selawat dan salam kita kepada junjungan, kerana mudah-mudahan dengan salam dan selawat kita kepada junjungan Nabi besar, kita juga dapat untuk sampai ke di tanah suci Madinah dan tanah suci Mekah untuk kita melakukan ibadah haji dan umrah ini, dan juga melakukan ziarah-ziarah di tempat-tempat yang ada sejarahnya. And mudah-mudahan dengan asbab kita banyak mengingati Allah dan berzikir, banyak berzikir dan mengingati Allah, dan juga selawat dan salam kita kepada atas junjungan yang besar, mudah-mudahan kita kehidupan kita juga menjadi dipermudahkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.